Tutong. Baiklah, terima kasih kepada rakan setugas kita Muammar dan juga Ramizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda dari daerah Tutong bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini menemani Auda, dan kita mengharapkan agar Auda dalam keadaan walafiat hendaknya dan apa jua aktiviti yang dilakukan pada hari ini kami doakan agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan kita harapkan juga agar Auda dalam keadaan walafiat, dan kepada adik-adik kita yang menduduki peperiksaan pada hari ini kami doakan agar Auda akan dapat menjawab soalan-soalan peperiksaan dengan baik juga. Baik, saya kongsikan mengenai dengan makluman kerja-kerja penyucian tangki air talat yang akan dilaksanakan pada hari esok 28 Oktober 2025, yang mana kawasan yang terlibat ialah Kampung Bukit, Kampung Lomayan, Kampung Rumpau dan kawasan sekitarnya. Dan insya-Allah kerja-kerja penyucian tangki air talat ini akan dilaksanakan pada jam 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Jadi berkemungkinan ya sebahagian kawasan akan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Jadi untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker bolehlah hubungi ke Talian Darussalam 123. Baik, itu satu info semasa saya kongsikan sebentar tadi, dan untuk meneruskan lagi pertemuan kita pada pagi ini, apa kata kita beralih pula untuk menyaksikan bahan rakaman yang kami sediakan untuk edisi hari ini. Di era yang pantas berubah, inovasi adalah pendorong utama kepada kemajuan dan pembangunan dalam pelbagai bidang, termasuk sains, teknologi, perniagaan dan masyarakat. Pencapaian dalam inovasi dapat membedung pelbagai isu utama dunia yang tidak hanya memberi kesan kepada negara atau sektor tertentu, tetapi juga mempengaruhi kehidupan manusia di seluruh dunia. Lahirnya para penginovasi mampu untuk memberi impak yang mendalam terhadap cara hidup dan pemikiran manusia. Begitulah yang ingin dikecapi oleh Dr. Nursulilawan Haji Sulaiman, penolong pensyarah Fakulti Sains Halal dan Pelancongan Mampan, Universiti Islam Sultan Syarif Ali Unisa, yang berharap kajian inovasi dapat memperkasa masyarakat melalui pengetahuan yang dapat diterapkan untuk mengatasi cabaran semasa, seterusnya menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara. Minat penginovasian mula tercetus sejak saya menuntut di universiti dan juga sebagai pensyarah lah. Saya telah membuat satu penyelidikan mengenai Sustainable Development Goal. So bila saya kaji Sustainable Development Goal ni, antara goal-goalnya adalah climate change. Dan di sana nampaklah apa yang patut dibuatlah untuk climate change ni. Dan bila dilihat dalam konteks tempatan, Brunei merupakan salah satu negara boleh dikatakan top 3 in ASEAN, merupakan penyumbang sisa pepejal yang tertinggi. Jadi dari sana tercetuslah dalam diri ini apa patut saya buat untuk mengurangkan sisa-sisa itu. Jadinya sisa-sisa itu kalau boleh diproseslah untuk menjadi sesuatu yang bernilai, yang berharga. Contohnya saja makanan pemeliharaan haiwan dan mungkin juga kepada kompos baja. Bagaimana saya terlibat? Mulanya saya ternampak satu advert lah dalam IG. Satu saya menghantar esei pendek mengenai Sustainable Development Goal dan inovasi lah. Itu adalah tema utama untuk program tersebut. Jadi saya menghantar satu esei pendek dan terpilih antara 63 calon daripada 17 buah negara untuk menyertai program tersebut dengan mendapat merit scholarship. Saya menyertai program tersebut pada bulan April, 3 hari secara online dan 4 seminggu lagi di Tokyo, Jepun lah di sana. Dan semasa di sana kami dibawa melawat ke Tokyo University dan beberapa tempat sejarah di Jepun lah. Dan manakala online kelas, kami telah diajar menggunakan cara-cara inovasi dan menjadikan inovasi tersebut sebagai satu bisnes, dan juga diajar menggunakan ChatGPT lah dengan baik untuk mendapat idea-idea inovasi. Beliau yang juga merupakan fellow penyelidik di Pusat Penyelidikan Halalan Thayyiban Unisa Kampus Sinaun
amat menekankan akan kepentingan pengurusan sisa yang lebih teratur dan lestari demi kesejahteraan alam sekitar, di mana beliau berpendapat bahawa pendekatan yang sistematik dan berlandaskan prinsip-prinsip kelestarian dapat mengurangkan impak negatif terhadap ekosistem sekaligus memberikan sumbangan kepada penciptaan sistem pengurusan sisa lebih efisien dan mampan. Pandangan ini sejajar dengan tema utama sedang kemuncak Japan International Youth Innovation Summit 2025 yang mengalu-alukan idea dan solusi inovatif dari pemimpin muda dari pelbagai negara dalam sama-sama menangani isu-isu global antaranya perubahan iklim, pemeliharaan alam sekitar dan pembangunan lestari. Projek yang saya ketengahkan semasa summit tersebut adalah pengurusan sisa makanan dan menukarkannya ataupun memprosesnya kepada makanan haiwan ataupun kompos baja. Bagi saya, projek ini adalah penting kerana ianya adalah sangat bermanfaat kepada negara Brunei terutamanya yang merupakan salah satu negara penyumbang sisa terbesar di ASEAN. Jadi dengan ada projek ini, insya-Allah mungkin Brunei sebagai penyumbang sisa itu boleh menurunlah. Mungkin kalau boleh nada dalam radar kalau boleh. Pasal bukannya satu kebanggaan kan, walaupun ia top 3 tapi itu bukanlah satu kebanggaan. Jadi kalau boleh keluarlah dari radar-radar top 3 apa tu. Dan kalau boleh juga kenapa bila tadi mengurus sisa-sisa ini menjadi sesuatu yang bernilai, insya-Allah ia akan mengurangkan juga perubahan iklim cuaca kita ni yang masa ni semakin panas. Kan satu atau satunya. Yang kedua juga ia akan mengurangkan penggunaan tempat untuk Brunei menggunakan sebagai tempat pembuangan sisa-sisa ni. Kalau boleh tadi kan kurangkan tempat itu. Memandangkan Brunei merupakan sebuah negara yang kecil kan, tadi menggunakan kalau boleh tempat-tempat ni tadi gunakan sesuatu yang berfaedah lah daripada tadi gunakan untuk tempat pembuangan ataupun tempat pemprosesan sampah. Pengalaman yang paling berharga buat saya bila saya ke Jepun, saya nampak sangat dia punya yang berkaitan lah dengan saya punya inovasi adalah pengurusan sisa makanan di restoran-restoran. Di sana diorang ada sediakan satu khas tempat yang memang untuk food waste. Untuk sisa makanan inilah. So jadinya di sana para pelanggan macam saya pergi makan kan, after makan itu selepas makan kalau boleh makanan itu saya buang ke tong sampah yang sisa makanan ini. So every tempat kena sediakan lah. Itulah macam dari sana nampaklah. Dan bila saya ke sana juga, Jepun merupakan negara yang bersih. Maksudnya kalau tadi ke mana-mana tong sampah itu nada. Pasal orang ada terapkan budaya kalau boleh sampah tani itulah macam contohnya kulit gula-gula apa tadi simpan dalam beg dan tadi buang di rumah saja. Dia buang merata-rata. Itu budaya di sanalah yang saya dapat lihat. Dengan projek inovasi yang dibentangkan pada sidang kemuncak yang berprestij itu, beliau merupakan satu-satunya wakil negara yang meraih kejayaan dengan dinobatkan Top 50 World Leader Innovator Awards di Tokyo International Exchange Center, Tokyo, Jepun pada April 2025 lalu. Saya amat bersyukur menerima anugerah Top 50 World Leader Innovator Awards. Dengan harapan anugerah ini kalau boleh yang menjadikan membakar semangat para pelajar saya dan juga mungkin belia-belia di luar sana untuk berinovasi untuk menghasilkan projek-projek inovasi yang boleh memajukan negara kita ni. Dan kalau boleh juga saya akan mengadakan satu projek lah insya-Allah di masa hadapan untuk menjadikan kampus ini adalah kampus hijau. Akan mengadakan satu tong sampah khas untuk food waste lah dan untuk dikompos. InsyaAllah jika projek-projek inovasi ini dibuat dalam skala yang besar, ia akan menjana ekonomi negara dari segi sekiranya kalau tadi jual produk-produk tersebut, ia akan menjana ekonomi negara. Dan bila dalam skala besar juga, ia akan dapat memberi peluang pekerjaan kepada belia-belia di luar sana untuk melakukan projek inilah, untuk mengerjakan projek ini. So dari sini nampaklah ia boleh menjana ekonomi dan pada masa yang sama ia akan membuat pembangunan kepada negara juga. Pengiktirafan sebagai salah seorang penerima anugerah 50 inovator terbaik dunia bukan sahaja mencerminkan pencapaian luar biasa beliau dalam bidang inovasi, tetapi juga
menjadi pemangkit semangat untuk terus menyumbang idea-idea inovatif yang berimpak tinggi. Beliau juga berharap agar kejayaan ini turut menjadi sumber inspirasi kepada golongan belia di negara ini untuk lebih berani meneroka potensi diri, mengasah daya kreativiti serta melibatkan diri secara aktif dalam bidang penyelidikan, pembangunan dan inovasi demi kemajuan dan pembangunan negara di masa hadapan.